Ini kita akan terus pergi kepada kad kredit. Kad kredit berkenaan dengan beberapa nota hari tu. Tetapi untuk kad kredit ni lebih kepada kena hafal sikit apa cerita dia. Apa itu kad kredit, apa itu syarat-syarat kad kredit dan sebagainya. So mesti kena ada nota sendiri dan kena hafal. Alright? Boleh mesti ada nota sendiri dan kena hafal lah. Okay, boleh so by hook or by crook, awak tak suka ke, awak suka ke, awak memang kena belajar online. Saya pun sama, saya pun tak suka sebenarnya buat kelas macam sebab matematik susah nak faham. Tapi nak buat macam mana? So kita cuba dengan sebaik mungkin. Boleh Alright. So hari ini sedikit sahaja awak perlu buat nota sendirilah nanti. Saya baca sikit lah So nanti kena buat nota sendiri tentang, harapnya boleh buat nota sendiri. Dan boleh, apa tadi? Boleh, dah siap nota ni, awak sign kat saya, menandakan awak boleh buat. Okay, so ni nota kelebihan kad kredit je dengan kekurangan kad kredit. So dia boleh baca lah kad kredit tadi ada sistem ganjaran, ada bentuk rebate tunai. Rebate tunai tu maksudnya awak masukkan kad kredit tu awak dapat points. Kan? Dapat poin, pernah dengar? Lepas tu kalau pakai kad kredit tak payah bawa wang tunai yang banyak. Mungkin aspek keselamatan, awak tak adalah kes kecurian kan. Dia ambil kad kredit awak pun, kalau dia tak tahu PIN dia tak boleh buat apa. Okay, yang seterusnya kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Maksudnya kalau dekat kedai tu just swipe je. So selamat, settle semua pembayaran. Dan pemudahan pembelian atas talian. Ni lagi semua orang tahu, ada Shopee, ada Lazada, ada Zalora. So just key in, masukkan, bayar. Okay, even IG pun sekarang ada buat apa-apalah kan, jual bukit, jual hadiah, jual baju kan dalam IG, Instagram, Twitter dan sebagainya. So semua tu menggunakan kad kredit kalau nak bayar lah dengan mudah sebenarnya. Okay. Kekurangan. Bila kekurangan nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Kekurangan kad kredit adalah kad kredit akan menggunakan charge-charge tersembunyi. Bukan tersembunyi pun. Charge lah, ada charge. Maksudnya kalau awak bayar RM5,000, awak beli barang RM5,000, awak punya bayaran nanti akan jadi lebih daripada RM5,000. Mungkin RM5,200 dan sebagainya. Ada percentage untuk charge. Okay. Itu kita akan tengok kemudian. Bila ada kad kredit juga, adanya keinginan yang melampaui batasan. Maksudnya awak akan berbelanja lebih daripada sepatutnya. Okay, maksudnya bila kad kredit ni sebenarnya awak, bukan duit awak tu dia macam kita pinjam kan dengan bank. So macam sekarang tak ada duit tapi nak beli juga peti sejuk Nicole ni. Kat atas ada peti sejuk Nicole kan, tapi nak beli juga. Jadi bila beli pula RM3,000, mula-mula nak beli, awak memang boleh beli kalau awak ada kad kredit. Okay. Walaupun dalam bank tak ada RM3,000. So, awak swipe kad kredit tu, awak dapatlah peti sejuk Nicole RM3,200 itu. Dan bila kad kredit, dia akan buat pembayaran secara bulanan lah. Mungkin dalam sebulan kena bayar RM300 untuk settlekan bayaran peti sejuk tadi. So, bila adanya kemudahan keuangan macam tu, awak akan rasa macam wow, awak boleh beli apa-apa yang awak suka sebenarnya. Kalau RM3,000 tadi, kalau RM5,000 ke kan, tapi ada limit lah. So macam awak belanja sesuka hati. Itu tadilah kekurangan tadi, lebih daripada sepatutnya. Patutnya tak payah tukar TV, tapi hari ni rasa macam nak pakai TV 42 inci, so terus je beli. Walaupun TV dah ada 2 kat rumah. Contoh, okay? Contoh saja. Alright? Terus tadi. Tambah-tambah kalau orang muda lah, sebab tadi dekat atas tu yang menyebabkan ramai orang muslis disebabkan kad kredit. Tadi keinginan berbelanja melebihi sepatutnya dan awak rasa awak boleh dan awak tidak merancang perbelanjaan. So di sini sebenarnya merancang perbelanjaan adalah yang paling baik sekali. Okay. Alright. Seterusnya, setengah kedai tidak menerima kad kredit. Contoh kedai rumah saya kat Senawang ni kan, tepi ni, kedai runcit Arabiah ke nama dia. Dia tak ada kad kredit. So saya datang tu dengan bangganya buat kad kredit. Saya tak mampu pun beli sekeping roti. Sebab saya tak bawa duit cash, contoh So, jadi kedai biasa, kedai kat taman, kedai dekat pedalaman, kedai taman saya lah kan. Walaupun kawasan Seremban je. Dia tak ada pakai kad kredit. Minta maaf kak. Macam tu kan. So, ada kedai yang tak pakai kad kredit. Ke setengah lah. Tapi sekarang majoritinya banyak lah. Cuma kedai-kedai runcit yang di kawasan rumah tak ada lah. Okay. So, ada pros and cons. Ini adalah perlu dibuat nota.
supaya awak faham dan hafal. Kerana apa? Bila peperiksaan kita ada ujian dan kita ada soalan bertanya tentang apakah kelebihan dan kekurangan kad kredit. Okay, so kad kredit sebenarnya umur mesti 21 tahun ke atas bukan form 4 tak boleh kad kredit. Form 3 ke? Tak boleh lah. 21 ke atas. Yang penting awak mesti dah kerja. Dah kerja. So kad kredit pun dia bukan senang-senang nak bagi sebenarnya. Alright, dia tengok tahap umur awak 21 tahun ke atas, okey pas. Yang kedua, dia akan tengok pendapatan minimum setahun. Maksudnya, dalam setahun tu awak ada 24,000 gaji awak lah. Contoh kalau awak gaji awak 2,000 sebulan, 2,000 kali 12, 24 kan? So awak layak dapat kad kredit, lebih kurang macam tu. Tapi bergantung pada beberapa jenis kad kredit. Ada kad kredit yang syarat dia lain dan pelbagai lah. Okay. Perlu mempunyai penyata slip gaji. Slip gaji maksudnya bila awak dah kerja, awak dapat slip gaji lah, penyata gaji pada bulan tersebut. Adalah duit berapa nilai bulan tersebut punya gaji. Atau dokumen sokongan. Alright. Seterusnya, bila pengguna kad kredit perlu mematuhi tanggungjawab. Apa yang perlu kita buat bila kita ada kad kredit? Kita kena tanda tangan kad kredit sebaik saja diterima, simpan kad kredit dalam dompet, dan tidak memberikan butir-butir kad kredit pada orang yang tidak dikenali. Sekarang kan banyak scam, so jangan bagi tahulah. Ada nombor kat situ, jangan bagi. Juga jangan bagi nombor PIN kad kredit anda pada orang lain. Okay? Dan semak urus niaga dalam penyata. So ini semua dalam bentuk nota, perlu buat dalam nota. Okay? So saya laju sikit sebab kita nak pergi pada pengiraan melibatkan kad kredit. Okay? Baik. Di sini apa yang perlu ketahui? Ni nanti saya buat dalam nota. Cerita dia panjang. Terlalu panjang. So apa cerita daripada kad kredit tadi? Bila tajuk ini, awak kena tahu kira kad kredit macam ni. Kira kereta macam ni. Kira loan rumah macam ni. Kira pembelian pelaburan macam ni cara dia. Okay? Ni contoh beli kereta. Nanti untuk soalan awak jugalah. Alright. So hari ini kita akan sambung kepada hari Rabu kan? Hari pun dah tak ingat dah. Okay. 18 Ogos. Okay. So nasihat je, sebaik-baiknya kalau sempat masuk kelas lain, masuk kelas. Kalau sekiranya awak ada masalah, sila maklumkan guru tersebut lah. Okay. Alright, so hari ini kita akan tengok kad kredit tadi. Bila dia melibatkan kad kredit, semestinya kita kena menyelesaikan masalah melibatkan kad kredit. Kad kredit ada beberapa perkara yang perlu diambil kisah. Yang pertama sekali, kad kredit tadi, dia memang ada keistimewaan. Tetapi kad kredit tadi ada charge tadi. So kita berkenalan dengan charge tadi. Charge kad kredit. Yang pertama sekali, bayaran minimum. Kalau untuk kad kredit tadi, kita kena ada bayaran minimum yang perlu dibuat setiap bulan. Kalau kita pakai kad kredit tu, bayaran minimum kita mestilah 5% daripada jumlah baki akhir penyata. Nyata kad kredit. Okay. Atau sekiranya awak punya pembayaran kad kredit awak guna tak banyak, awak hanya perlu bayar minimum tadi RM50 saja. Tengok pada berapa banyak awak pakai. Yang seterusnya, sekiranya kita ada berkenalan dengan yang kedua, iaitu charge. Inilah charge tadi, charge kad kredit. Kenapa kena tahu ni semua? Sebab lepas ni kena ada soalan berkaitan dengan mengira charge tadi. Okay, so charge tadi adalah charge keuangan. Bila guna kad kredit, awak akan ada charge keuangan ataupun faedah namanya. Jadi charge faedah ini adalah dalam bentuk 18%. Ini nilai dia. Atau 15%. Okay, biasanya 18 lah. Okay. Ni kita akan kira kemudian. 15%. Yang kedua, apabila dia bayaran lewat. Okay. Ada juga orang yang menggunakan kredit tapi dia tak bayar-bayar. So jadinya adanya tempoh bayaran lewat. Charge bayaran lewat. Maksudnya awak dah beli peti sejuk tadi 3,200 bulan Januari. Bulan Januari tak bayar langsung pula dengan bank. Okay.
Tapi Februari pun tak bayar. So adalah charge bayaran lewat tadi. Sepatutnya awak kena bayar setiap bulan dengan amount yang ditetapkan. Baik, apakah ceritanya? Charge bayaran lewat ialah alamak. Tiba. Charge bayaran lewat tadi adalah ada persen dia. Walaupun dia 1% saja, tetapi dia akan dia macam bunga lah. Dia akan accumulate. Okay. Charge bayaran lewat tadi. Jadi charge bayaran lewat saya adalah 1%. 1%. Okay. 1% daripada nilai yang kita dapat lah. Boleh? Alright. Baik, macam mana kita nak kira? Okay, macam mana kita nak kira? Ini cerita dia tadi. Ini adalah nota untuk hari ini. Okay, sekejap 2 minit saya nak cari pen jap. Okay. Pen problem pula hari ni. Alright, so macam nak kira kita akan tengok sama-sama contoh 16. Contoh 16 boleh tengok sama-sama Alright, so kita akan detailkan satu persatu. Contoh 16. Contoh 16. Apa masalah ni? Okay, terpaksa pakai kat sini. Sebab pen problem. Alright, so hari ni terus pergi pada muka surat 16. Muka surat 76. Kita tengok pada contoh 16. Alright. Contoh 16 adalah berkenaan dengan, boleh tengok sama-sama, Encik Ahmad menerima penyata kad kredit pada bulan Januari 2019. Januari 2019 apa dia buat? Dari Bank Sentosa. Okey, dia mempunyai jumlah terkini ataupun baki tertunggak. Jumlah terkini ataupun baki tertunggak dia adalah dalam nilai 5,200. Okay, 5,200 tulisan. Tak apalah baik, minta maaf lah hari ni. Anggap bahawa Encik Ahmad tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. So cerita dia adalah bulan Januari, dia dah ada 5,200 guna kad kredit. Banyak dia bayarkan Okay. So untuk soalan pertama, berapakah bayaran minimum? Bayaran minimum yang perlu dibayar. Okay, bayaran minimum yang perlu dibayar. Alright. So macam nak kira? So kita akan tengok jumlah terkini adalah sebanyak 5,200 yang dia dah gunakan. Okay, 5,200 yang dia dah gunakan. Seterusnya kita akan dapat 5% adalah nilai bayaran minimum. Jadi dia adalah sama dengan 5% daripada RM 5,200. Okay. So ambil kalkulator, boleh tekan, dapat jawapan. Okay. So ambil kalkulator awak lah. 5,200. 5 kali 5,200 bahagi dengan 100. Awak akan dapat dia 260. Itu adalah bayaran minimum yang perlu dibuat oleh Encik Ahmad. Sebab walaupun bayar barang dia 5,000 kan. So bulan-bulan hanya perlu bayar 260 je. Tetapi kena bayar consistently 260 tu. 260. So kalau awak bijak merancang perbelanjaan, sebenarnya
okey lah sebenarnya. Okey, sebenarnya okey je lah. Alright. Sekejap, saya macam mana dengar. Alright. Banyak pula masalah ni. Okey, seterusnya daripada 5,200 untuk soalan A. Settle lah. Bayaran minimum tadi macam tu je, 5%. Jumlah minimum yang RM50 ni, dia kena bayar 260 sebab dia jumlah ini melebihi RM50. Jumlah ini melebihi RM50. Melebihi RM50. Melebihi RM50, jadi dia kena bayar 260. Okay, dia kena bayar 260. Tulisan saya dah. Okay, boleh tak apalah. So bayar 260 sebab apa? Kalau RM50 tu, kalau awak kira 5% daripada awak pinjam, RM50, bawah daripada RM50, awak kena bayar RM50. Tetapi sekarang bila kita kira 5% daripada amount dia RM5,000 tu, duit yang dapat adalah, nilai adalah 260. So awak kena bayar ikut amount yang dikira. So kalau minimum tadi, kalau awak punya kad kredit awak pakai sikit je, baru dapat RM50. Okay. Alright, so soalan B pula. Soalan B sama-sama kita buat. Okay. Baki. Soalan B dia kata, Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum. Dia bayar minimum saja. Bayaran minimum tadi 260 kan? So dia dah bayar 260 sahaja untuk bulan pertama. Okay. Dan tarikh penyata. Okay, bila ada kad kredit, ada satu lagi perkara yang perlu tahu, iaitu berkaitan dengan tarikh penyata dalam bilangan hari. So tarikh penyata ini adalah 15 hari. So dia macam cerewet sikit. 15 hari daripada tarikh tamat tempoh. Tarikh tamat tempoh. Okay. Tanpa faedah tadi. Apakah baki dalam penyata bulan Februari? Apakah baki untuk penyata Februari? Baki penyata untuk Februari. Alright, so soalan dia macam tu. So dia dah bayar 260. So macam nak kira. Okay, yang pertama sekali, dia dah bayar 260. Jadi baki yang dia dapat daripada kad kredit dia 5,200 tolak dengan 260. Okay, so kita tolakkan. Inilah baki yang dia ada, yang dah masih lagi ada lah. Sebab dia dah bayar 260 tu 4,940. Next. Berkaitan dengan tempoh tadi. Tempoh hari adalah kita akan buat dia dalam 15 hari tadi. Per dengan 1 tahun ada berapa hari? 365. Ini adalah nilai untuk tempoh yang perlu dibuat. Okay, so last sekali, apakah faedahnya? Faedah ni kena bayar. Jadi kita ada 4940. Okay. Dan tadi kita dah buat nota bila faedah dia adalah 18%. Tadi dah letak nota awal-awal faedah dia mesti 18%. So, ya Allah. Alahai. Okay, saya buat semula. Kejam sungguh dia ni. Okay. So, kita dapat 4,940 darab dengan 18%. Dan juga hari tadi 15/365. Itu cara untuk kira faedah untuk bulan seterusnya. Selepas awak dah melunaskan atau awak dah bayar tadi 260. So kita akan kira dia sebagai darab ke atas dan bahagikan. Kita akan dapat dia sebagai RM36.54. So ini adalah yang perlu dibayar juga. Okay, boleh. Jadi jumlah yang perlu dibayar untuk bulan Februari.
Sebab tadi untuk Januari tadi dia dah bayar 5,200 tadi dia dah bayar 260. So tinggallah 4,940. Okay. Jadi jumlah untuk Februari adalah 4,940 tambah dengan berapa yang kita faedah ni tadi? RM36.54. Okay, so itulah saya kata. Bila awak nak bayar tadi, awak bukan bayar amount tersebut saja. Awak ada nilai faedah yang akan dikira. Faedah tu pun awak kena bayar. So bila kita tambahkan, dia akan jadi RM4,976.54. Boleh? Itu adalah contoh yang kedua, cara untuk kira. Saya cuba rakam kelas supaya nanti boleh ulang-ulang tengok. Okay, ulang-ulang tengok. Okay. Alright, so ini contoh muka surat 76 untuk soalan B. Alright, so saya move on. Soalan C pula. Bila soalan C, kisah dia lain pula. Kisah C adalah dia terlupa. Encik Ahmad ni dia terlupa membuat pembayaran. Terlupa membuat pembayaran. Okay. Jadi Januari tu dia tak bayar. So Februari macam mana kira dia? Okay, Januari tak bayar. Jadi apakah baki pada bulan Februari? Apakah baki pada bulan Februari? Alright. Jadi macam mana kita nak kira? So adanya baki kita sebab tak bayar langsung, jadi awak masih ada hutang 5,200 kat kredit awak. Next, kita akan kira pula apakah untuk nilai tempoh. Tempoh tadi untuk hari 15 hari per dengan 365. So ini untuk hari dia. Next, untuk faedah. So bila lewat adanya faedah yang biasa tadi kira dan ada juga charge lewat. Charge lewat 1%. So sekarang faedah saya akan jadi 5,200 darab dengan, bila faedah tadi adalah 18%, darab dengan hari 15/365. So ambil kalkulator awak, boleh kira. Alright, so cuba kira. Cuba kira sekarang sementara masa ini. Tapi dalam buku teks kan. Cuba kira. Kita buat interaktif sikit. Setengah jam berlalu. Alright, so di sini adalah boleh tuliskan dalam apa yang saya kongsikan ni. Ada ke? Okay. So 2 minit untuk kira. Lepas tu saya ada kongsikan satu. Okay, sekejap so boleh tulis dekat whiteboard kita. Hari ni kita berkenalan dengan whiteboard. Allah. Okay, so tekan dekat message. Okay, so tekan dekat message tu ada satu whiteboard. So tuliskan pengiraan anda di situ supaya tak ada orang tidur. Cuba kira faedah dia. Nampak? Boleh nampak ke dekat message saya? Ke tak ada yang merespon ni? Ke tak tahu apa yang berlaku? Nampak tak whiteboard? Dekat message saya ada send satu Jamboard. Awak klik situ, awak akan nampak whiteboard. So, boleh tulis kat situ berapakah pengiraan yang kita nak. Ada? Ada siapa yang cuba dapat? Ada dapat tak? Untuk kira berapakah faedah untuk soalan C. Faedah untuk soalan C. Faedah untuk soalan C. Oh yelah, sebab awak kadang-kadang pakai handphone kan.
So dia tak nampak tu message tu. Faham. Alright, tak apa. Abaikanlah. So kalau siapa yang pakai laptop, dia boleh nampak lah. Ada kekangan sikit lah yang kita nampak kena pasti. Okay. Sepatutnya dekat sini. Ni kan. Awak nampak ni? So awak tekan ni. Dekat message. Perasan tak? Ni cara nak belajar interaktif sikit lah. So tekan sini. Lepas awak tekan Jamboard. Tekan get. Lepas tu soalan saya. Oh, kena install pula. Okay, bye-bye. Problem rupanya. Sekali lagi. Oh, boleh open pakai ni juga. Okay, so nanti boleh kira lah. Alah, tak payahlah. Buang masa je. So kita nak kira tadi. Mana nak kira? Okay, so tadi ambil kalkulator boleh kira 15%. 15 darab 18 darab dengan 5,200 bahagi 100 bahagi dengan 365, awak akan dapat RM38. Okay, RM RM38 47 sen. Ini adalah yang perlu dikira faedah dulu. Okay, bila lupa ada dua benda kena buat. Yang pertama faedah 18% dengan bilangan tempoh hari dalam soalan dan bagi tahulah berapa hari. Yang kedua adalah charge lewat. So bila charge lewat adalah sebanyak 1%. Okay, so 1% daripada nilai ini tambah dengan nilai hutang awak mula-mula tu. Okay, so kita tambahkan yang hijau ni dulu. Lepas tu darab 1%. Okay, nampak macam mana dia kira, macam mana kad kredit tu dia kira untuk, maksudnya kalau awak tak buat pembayaran, sangat bahaya lah. Nanti duit awak, hutang awak akan jadi banyak sangat. So itu yang jadinya terlupa, terlewat dan sebagainya, tu yang jadi hutang. Okay, so sekarang kita tambahkan yang hijau, RM 5,200 tadi, tambah dengan RM RM38.47. So saya tambahkan dulu, baru saya 1% kan. So yang ini saya tambahkan dulu. Okay, kita tambahkan dulu. 5,200 tambah dengan RM38.47. Baru kita darab dengan 1/100. So amount dia untuk charge lewat adalah sebanyak RM RM52.38. Okay, RM52.38. Boleh? Alright. So last sekali untuk kira bayar bulan Februari. Okay, awak perlu tambahkan 3 benda. Yang pertama, awak tambahkan 5,200 tadi kena bayar. Yang kedua, awak tambahkan dengan faedah ni pun tambah juga. Yang ketiga, charge lewat. So 3 benda kena tambah kalau awak bayar lewat. Okay, so saya screenshot dulu sebab dah tak muat dah page dia. Alright, so next one. Bila jumlah untuk bulan Februari, ini untuk kes lewat, pembayaran lewat. Jadi tadi awak punya hutang awal-awal tadi, awak bayar kad kredit tadi, awak punya nilai 5,200 tambah dengan, okay, berapa tadi awak ada faedah mula-mula kita kira, dan charge lewat 1/100. Walaupun 1%, tetapi tengoklah RM52, 1%. Itu 1 bulan . Kalau bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bayangkan RM50 sebulan macam kecil, tapi dah 2 bulan 100 lebih lah. Alright, so itulah cerita dia. Alright, so tambahkan 5,200 tambah dengan RM38.47 tambah dengan RM52.38. So dia akan jadi pada bulan Februari. Daripada awak beli barang tu 5,200 sahaja, awak tak bayar bulan Januari,
awak tak bayar, Februari baru nak bayar. So nilai yang awak perlu bayar dah jadi RM5,290. Lebih daripada apa yang awak buat pinjam mula-mula. Okay, so kena bayar lebih lah. Okay, tu tadi antara hidden kad kredit yang kadang-kadang kalau pelajar ataupun orang-orang muda yang baru kerja, dia tak perasan mungkin lah. Okay, so yang tadi cerita dia tadi ramai muflis tadi. Sebab dia berbelanja mungkin tak berapa nak arrange lah. Okay, so selesai untuk tajuk ini. Bukan tajuk ni, tajuk pengiraan kad kredit. So bila cara kira kad kredit, cara kira pinjaman, cara kira hutang, cara kira loan, semua tu awak kena tahu macam mana nak kira. Okay, kena tahu dan kena pastikan ni cara dia macam ni cara dia macam tu. Alright, boleh So jangan risau, kita perlahan-lahan. Kita perlahan-lahan buatlah. Alright. Seterusnya. Contoh 17. Saya akan tengok sikit lagi. Last lah sebelum kita pergi habislah. Lepas ni naik pula. So dekat sini lah. 3IS. Okay. Alright. So seterusnya boleh tengok sama-sama. Muka surat 77 pula. Di sini masih lagi berkenaan dengan kad kredit tetapi melibatkan kepada saya nak beli satu barang di dua syarikat. Saya nak pilih mana syarikat lah. So sekarang ni cuba tengok contoh 17 muka surat 77. Ceritanya adalah Cik Chin. Okay. Cik Chin ni tadi dia nak beli barang iaitu beg tangan. Kalau nampak beg tangan ni tadi harganya SGD SGD adalah Singapore punya wang. Dolar Singapore 250. So ada dua case untuk Cik Chin. Sama ada dia nak beli dengan syarikat L atau dia nak beli dengan syarikat V. Okay. So syarikat L di Singapura menawarkan harga promosi. So harga promosi katanya promosi lah. Okay. Tapi itulah tadi awak kena tengok betul ke promosi ni. Okay. So tapi promosi dia dalam unit SGD duit dolar sebenarnya 250. Okay. Ini tadi syarikat L. Lepas tu bila tempahan daripada luar. Tempahan luar. Okay. Tempahan luar adanya kos penghantaran ataupun charge kiriman. Biasalah postage kan. Biasa Shopee kalau beli dekat China pun dah awak pun lagi terror daripada saya. Okay. So tempahan luar tadi adalah SGD 50. So kiriman daripada luar tambah lagi kos. Alright. Itu untuk syarikat L. Next. Kita tengok pula bila dia dengan syarikat V. Syarikat V adalah syarikat Malaysia sahaja. Harga dia terus dalam bentuk RM799 Malaysia. Dan penghantaran percuma. Penghantaran percuma. So awak nak kena pilih nak bagi syarikat L ke atau syarikat V. Sambung lagi dekat bawah, Cik Chin bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan beliau faham bank akan mengenakan charge tambahan. So bila guna kad kredit, kak pula dah. Macam-macam lah. Okay, dia bila menggunakan kad kredit, charge tambahan tadi. Daripada kad kredit dia ada charge tambahan sebanyak 1%. Okay. Pada setiap transaksi luar negara. Maksudnya kalau awak buat pembayaran ataupun pembelian dengan luar negara, awak ada persen 1% tadi. Okay. Dan ada satu lagi kisah yang perlu diketahui. Penukaran nilai mata wang kita kalau RM1 pada ketika ini buku ni dibuat RM1 adalah sama dengan SGD 0.34 sen.
Wah, kecilnya. Okay, maksudnya kita punya RM1 34 sen dengan dia orang. Kan? Macam tu sekali kan. Tapi memang betul lah tu cerita dia. Alright, so saya screenshot dulu. So macam mana nak selesaikan soalan ini? So kita buat satu persatu. Kita nak kira untuk kes syarikat yang pertama, iaitu syarikat L di Singapura. Bila dia currency luar negara. Okay. Jadi harga promosi tu yang katanya adalah promosi lah kan. Katanya promosi lah. So dia adalah SGD, duit Singapore ni nilai dia adalah 250. Tetapi kita kena tukar dengan duit Malaysia. Bila tukar dengan duit Malaysia kita kena bahagi dengan 0.34. Okay. So kita dapatlah sebenar-benarnya kalau pakai duit ringgit Malaysia, ambil kira lah kan. So 250 bahagi dengan 0.34. So harga sebenar beg tangan yang konon-konon promosi dah jadi RM735.29. Okay. Tapi masih lagi macam murah juga sebab yang Malaysia tadi 799 kan. Sabar. Kita kira pula charge kiriman. Okay. Bila charge kiriman tu pun kita convert atau kita ubahkan dalam bentuk nilai duit Malaysia. Kiriman tadi kena bayar RM50, tapi nak tukar kepada mata wang Malaysia tukar 0.34. So kita pun ambil lah kalkulator. 50 bahagi dengan 0.34. So dapatlah RM147.6. Ini baru kos pos. Okay. So berapa ringgit yang nak dibayar? Next. Bila currency ataupun pembiayaan pentransaksi dengan luar negara, awak perlu ada 1%. Okay, so charge tambahan. Alright, charge tambahan pula 1% daripada nilai beg kita tadi, RM735.29. So ini adalah charge yang perlu dikira juga. So RM735.29 bahagi dengan 100. Okay, hanya charge dia adalah RM7.35. Tetapi masih perlu bayar. So bila awak nak beli barang dengan syarikat Singapore, dengan kad kredit, tadi beg tadi kena tukar currency. Next, charge kiriman pun tukar dia punya nilai transaksi currency. Currency adalah mata wang. Then, kita akan kira dengan charge tambahan. So, macam mana kita nak kira pengiraan kita seterusnya? Kita tambahkan. Okay. Nak kira untuk syarikat L ni adakah menguntungkan atau tidak. Tambahkan yang berwarna merah. 1, 2, 3. So, ketiga-tiga perkara ini perlu ditambahkan. Okay. So kita pun tambahlah. Berapakah harga sebenar? The price that you have to pay lah. Cakap orang putih. Biasalah. Okay. So harga sebenar akan jadi RM. Beg tadi, the real thing sebenarnya RM735.29. Nampak je US Singapore dollar 200.5 tapi bukan. Next kita akan tambahkan dengan charge kiriman. Charge kiriman adalah sebanyak RM147.6 dan tambahkan juga lagi dengan charge pakai kad kredit. So charge pakai kad kredit tadi adalah RM7.35. Alright. So saya tambahkan ke semuanya. Harga telah menjadi RM889.70. Jadi harga dia jadi, wow, mahal lah kan? Berbanding dengan syarikat buatan Malaysia yang diberi nama sebagai syarikat V. Syarikat V hanya menawarkan harga RM799. Ini syarikat L daripada Singapore. Okay, so mana lebih baik? Semestinya lah syarikat V lah, yang murah lah. Yang murah lah baik. Okay, walaupun nak rasa macam mungkin syarikat Singapore kan, mungkin ada glam sikit lah kan. Glam lah beli barang daripada Singapore, konon-konon lah. Siapa tak tahu. Agak je.
Tapi di sini bila melibatkan matematik keuangan, kita akan pilih mana yang murah lah. Okay. So mana yang murah, berapa beza murah tadi? Berapa beza murahnya dengan syarikat V? So awak akan pilih syarikat V Okay, so syarikat V tadi berapa murahnya? So kita kira difference, perbezaan antara syarikat L tadi 8,8970 sen tolak dengan syarikat V saya adalah 799. So bila saya tolakkan, saya akan dapat dia sebagai RM90 70 sen. So ini kita dapat jimat. Nah, jimat lah. Pengguna bijak dia pandai jimat. Alright. So apa yang dalam buku awak salah Tolong betulkan sikit. Cik Chin harus membeli daripada syarikat V Saya pun tak tahu kenapa buku tu jadi salah. Tapi betul kan? So Cik Chin akan membeli daripada syarikat V kerana dapat berjimat. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, awak memang seharusnya memilih ke arah menjimatkan RM90 70 sen. Ni pun banyak lah jimat RM90. Dekat-dekat 100 lah tu. Boleh makan McD 2 kali. Alright. Okay. Itu saja. Saya rasa setakat itu saja untuk cantuk tajuk ini. Sebab lepas ni kita pergi pada faedah beli kereta, which is lebih menarik. Lepas ni lah hari seterusnya kita akan buat pembelian kereta muka surat 78. So di pihak awak kena tahu kad kredit kira macam ni. Beli kereta kira macam ni. Hartanah boleh kira macam ni. Banyak benda tau. So awak kena buat nota lah. Tapi jangan risau, kalau saya buat ujian nanti saya akan detailkan mana yang saya akan minta awak tekankan. Sebab kita ujian dalam sekolah je. Tapi kena belajar lah. So teruskan bersemangat dengan pembelajaran yang ada. Okay. Oh ya, lupa. Mestilah ada kerja rumah kan. Walaupun kerja rumah saya selalu disendukan. Tetapi saya seorang yang semangat wajar, saya akan keep on bagi kerja rumah. Okay, walaupun kerja rumah saya ada yang hantar dan saya dah tanda, ada yang tak sempat nak tanda lagi. Itulah, dalam 20 orang yang hantar 5-6 orang je, saya pun macam muskil. Mungkin lepas ni saya kena buat channel. Awak hantar dekat channel Maths. Okay, setuju tak? Tak setuju tak apalah. Alright, so kerja rumah awak dalam buku teks jugalah sebabnya soalannya agak mudah. Saya nak pergi kejap soalan muka surat. Alamak, tak apalah, saya hantar dalam soalan latihan lah. Ini buku ni macam tak sampai lah kerja rumah ni. Saya hantar dalam grup nanti, satu kerja rumah daripada buku kerja yang saya ada. Alright, baik, ada soalan lain? Tak ada kot, saya rasa. Alright, yang pertama sekali sebagai peringatan, yang pertama sekali ada saya kongsikan kurikulum dalam talian, sila buatlah. Sila buat kurikulum talian tu. Allah, salah. Okay. Yang kedua, sekiranya awak ada masalah kelas, tak boleh masuk, tak sihat, demam dan sebagainya, tolong juga maklumkan. Kita ada 21 orang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadiran yang sangat baik. Itulah, saya percaya baik-baik sebenarnya. Tapi itulah, ada macam, adalah biasa-biasa kan cikgu ni dia macam bagi tahu budak ni tak masuk kelas. Itulah. Yang kawan-kawan awak yang jarang-jarang masuk tu lah. Awak memang baiklah. Terbaik sebenarnya semua orang. Alright. Saya nak tanya tu lah. Boleh tak kita buat kelas satu hari? Boleh? Nanti ketua kelas kita buat post dalam grup nanti tanya. Hari Ahad ke? Boleh kot. Saya dah buat post kat sini tapi tak ada siapa jawab. Cuba jawab sikit. 5 orang dia menjawab. Paul, setujukah untuk kelas tambahan matematik? Kenapa 5 je? Kenapa tak nampak dia punya tu? Dia punya post tak nampak So tak berguna lah post ni. Tak tahu. Okay. So 5 orang setuju untuk kelas tambahan matematik. So kita akan cari tarikh untuk satu kelas. Kita nak habiskan bab ni. Itu je. Sebab saya rasa macam ya Allah. Saya tak apa suka bab ni. Tapi terpaksa. Okay, so kalau perasan dekat situ ada, tak present. Sekejap dekat sini ada soalan. Ada soalan ni, Nampak? Sekejap, 2 minit. Kita ada post. Tapi yang tanda post saya 5 orang. Saya tak tahu macam mana dia muncul post tu. Okay, so tadi saya ada tanya soalan tadi. 5 orang je menjawab. Okay, so ada 6. Okay.
Kat mana nak dapat post pun tak tahu. Tak tahu kat mana nampak. Kat sini kot. Atas Jamboard. Okay, tak apa, tak apa. Saya pun tak pandai sangat benda ni. Saya baru explore je sebenarnya. So, siapa yang nampak perkataan soalan tu boleh tengok lah. Tu adalah post tadi. Alright, so nanti later on bila tajuk ini, tadi soalan dia. Okay, ada 7. Alhamdulillah. Tak apalah kita sambung post dekat grup Telegram. Tapi malu pula semua cikgu tengok kat situ. Saya buat je lah So nanti saya akan buat satu hari. Pada Sabtu atau Ahad. Awak